Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk contoh yang kedua dalam chapter number 4 iaitu Multi-Degree of Freedom System. Untuk contoh yang kedua ini, saya akan menggunakan konsep di mana ada 3 mesh dan antara mesh 1 dan mesh 2 disambungkan dengan spring K1 dan antara mesh 2 dan mesh 3 akan disambungkan dengan spring K2. Jadinya untuk case spring mesh system, basically is similar with chapter number 3. You need to find the equation of motion as well as the natural frequency and mode shape. So indikator yang telah diberikan dalam soalan ini iaitu K1 sama juga dengan K2 sama juga dengan K, dan M1 sama juga dengan M2 sama juga dengan M3 dan sama juga dengan M. Jadinya basically soalan ini telah simplified kan. Jadinya setiap mesh mempunyai GCM yang sama dan setiap value spring, stiffness spring mempunyai nilai yang sama juga dalam unit Newton per meter. Okey, yang ini telah diberikan so-called mesh spring diagram. So daripada mesh spring diagram, iaitu prosedur yang pertama yang para pelajar perlu buat adalah para pelajar kena pastikan bahawa para pelajar boleh convert daripada diagram keseluruhan kepada free body diagram. Free body diagram seperti yang para pelajar sedia maklum, setiap mesh ianya akan mempunyai free body diagram mesh sendiri. Okey, daripada free body diagram, apa yang para pelajar akan hasilkan adalah equation of motion. Sebenarnya equation of motion berasal daripada free body diagram. For example, untuk kes yang pertama, free body diagram yang sepatutnya para pelajar buat mesti ada M1 dan seterusnya mesti akan ada reaction, iaitu yang ini bersamaan dengan K1 X1 tolak X2. So yang ini adalah free body diagram. Daripada free body diagram, para pelajar kena pastikan capable untuk convert jadi dalam equation of motion pada setiap mesh. Jadinya yang ini daripada free body diagram, para pelajar rearrange dan jadi tulis dalam equation of motion. Yang ini setelah dikembangkan, jadinya yang ini adalah diagram para pelajar. For example, saya ambil contoh satu iaitu mesh 1. Bila para pelajar rearrange, jadinya M1 X double dot 1 will equals to Kx, iaitu direction dia adalah negatif K1 X1 plus K2 K1 X2. So yang ini adalah equation of motion yang sebenarnya. Selepas di arrange akan jadi dalam bentuk beginilah. Dan seterusnya benda yang sama, konsep yang sama, para pelajar perlu wujudkan free body diagram untuk mesh number 2. Basically for the mesh number 2, para pelajar boleh straight yang ini mesh number 2. Mesh number 2 ada kaitan dengan direction reaction dan seterusnya ada kaitan dengan reaction ke kiri. Yang ini para pelajar kena tentukan daripada free body diagram, dan dari pergerakannya adalah ke kanan X2. So yang ini para pelajar boleh convert K1 X2 tolak X1, dan yang ini adalah K2 X2 tolak X3. So daripada indikator free body diagram ini, para pelajar perlu wujudkan iaitu equation of motion juga. Dan seterusnya benda yang sama, konsep yang sama para pelajar perlu apply pada mesh yang ketiga. Suka saya ingatkan bahawa setiap mesh perlu mempunyai free body diagramnya yang tersendiri. Okey, setelah para pelajar selesai menghasilkan equation of motion untuk ketiga-tiga mesh tersebut, para pelajar kena pastikan bahawa tukarkan balik, substitute balik seperti yang sedia maklum indikator daripada soalan, iaitu K1 sama juga K2 sama juga dengan K, dan M1 sama juga dengan M2 sama juga dengan M. Daripada indikator tersebut, para pelajar masukkan dia ataupun gantikan dalam equation of motion pertama, equation of motion kedua dan equation of motion yang ketiga. Jadinya akan ada 3 equation of motion yang mempunyai sama parameter stiffness dan sama parameter mass.
Okey, seterusnya selepas para pelajar selesai mewujudkan equation of motion yang mempunyai 3 persamaan, seterusnya sebab daripada 3 persamaan para pelajar boleh convert menjadi matrix 3x3 dan susun ia mengikut kepada parameter acceleration, parameter displacement. Sebagai contoh adalah seperti yang di bawah ni lah. Di bawah ni apa pelajar boleh lihat bahawa mereka ianya telah diletakkan untuk mass diletakkan matrix 3x3 mass punya matrix dia akan jadi dalam bentuk diagonal dan seterusnya indikator yang parameter yang unknown adalah acceleration that consists of x.1, x.2 and x.3 and then seterusnya matrix form adalah dalam bentuk stiffness. Yang ini pun sama untuk matrix 3x3. Do remember dia kalau kita nak tambah ataupun tolak matrix, dia punya size of matrix tu mesti sama lah. Untuk this case, this mass is 3x3 matrix and this stiffness is 3x3 matrix. So it's similar, it can be combined or it can be solved. Dan seterusnya untuk stiffness, basically ini akan didarabkan dengan displacement dan kena ingat bahawa kita akan assume benda ni adalah free vibration sama juga dengan kosong. So daripada equation of motion, make sure para pelajar able to convert into the metric form. Okey, setelah selesai mewujudkan matrix 3x3 untuk mass dan untuk stiffness, next thing adalah para pelajar perlu menganggap ataupun kita assume bahawa general solution in the harmonic form. Jadinya harmonic form, kena ingat balik bahawa untuk vibration harmonic form dia mesti ada dalam bentuk dalam konsep ataupun dalam wave gelombang sine ataupun cos. Untuk this case kita beri dalam gelombang sine dan capital X ni adalah displacement yang daripada nilai X macam mana nak jadikan X double dot, kita perlu buat double differentiation. Double differentiation berdasarkan pada tempoh ataupun berdasarkan pada masa. So yang ini adalah konsep mathematics daripada displacement kepada acceleration. Tapi in order to displacement to differentiate to the acceleration, you must differentiate to the velocity at first. Dan baru you dapat indikator negative omega 2 capital X sin omega t. So yang ini adalah perkara yang ketiga yang para pelajar perlu pastikan SOP untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, seterusnya selepas perkara tersebut, para pelajar perlu menggantikan equation yang ketiga seperti equation general solution harmonic motion into the equation number 2. Equation number 2 ni seperti yang para pelajar ingat, ianya adalah berkaitan dengan matrix daripada equation of motion, convertkan dia dalam bentuk matrix. So para pelajar akan dapat 3x3 mass matrix and then pelajar-pelajar akan dapat 3x3 stiffness matrix. Yang ini adalah cuma conversion saja. X double dot pada pelajar gantikan dekat sini dan X pada pelajar gantikan dekat kolom yang untuk displacement lah. Jadinya akan dapat sebenarnya ianya adalah benda yang sama. Para pelajar akan dapat yang cuma berbeza adalah yang ini. Untuk acceleration ianya akan ada negative omega square dan untuk displacement ianya adalah sama. Okey, so seterusnya selepas para pelajar substitute, kemudian apa yang para pelajar perlu buat adalah para pelajar perlu tambahkan iaitu m negative omega power of 2 plus with k. Jadinya daripada indikator, ingat untuk matrix kena selesaikan ikut kolom dan row. Yang ni untuk kolom 1, row 1 akan selesaikan, ini akan jadi begini. K negative m omega 2. Dan seterusnya benda yang sama. Contohnya untuk row yang kolom yang kedua, kosong multiply negative omega 2, ianya akan jadi kosong. Tambahkan dengan negative k, ianya akan jadi negative k. Dan seterusnya repeat pada setiap row dengan kolom yang sama, yang para pelajar akan dapat matrix 3x3 combination of m
K and omega yang kita dependskan, kata gantungkan dia dengan displacement. Okey, so macam mana nak selesaikan bila dah ada matrix 3x3, macam mana kita nak selesaikan? Para pelajar perlu ingat bahawa pada chapter number 3 saya dah ajar pada para pelajar bahawa para pelajar akan menggunakan konsep rule of matrix, di mana para pelajar perlu menyelesaikan matrix 2x2 untuk dapatkan roots ataupun dapatkan punca. Untuk case 3x3 matrix, para pelajar perlu menggunakan rule of Sarus. Rule of Sarus apa yang ia buat adalah berkaitan dengan macam mana nak dapatkan satu value daripada matrix 3x3. Ikutkan dalam konsepnya, ini adalah matrix 3x3. Macam mana kita nak selesaikan matrix 3x3? Yang ini adalah row 1, column 1. Ianya akan dapat letakkan di bahagian hadapan yang pertama. Kemudian kita tutup row 1 dengan column 1, and then the remaining adalah 2, negatif 1, negatif 1, 4 diletakkan dalam kolom yang pertama, dalam equation yang pertama. Dan seterusnya, untuk yang kedua, ingat indikatornya sepatutnya mesti negatif, dan negatif 1 ni adalah berada di sini. Negatif 1 bawa dia ke bawah dalam equation ni, kemudian tutup row di sini, kemudian tutup row di sini. Apa yang tinggal adalah negatif 1, negatif 1, kosong dengan 4. So, perhatikan ke sini, negatif 1, negatif 1, kosong dan 4. So, para pelajar akan dapat matrix 2x2 dan seterusnya. Untuk melengkapkan, hasil seterusnya adalah hasil tambah. Ingat, dan seterusnya kosong, bawa ia ke sini, ini akan jadi kosong, dan kemudian tutup row yang ada kaitan dengan indikator ataupun parameter yang pertama. So apa yang tinggal adalah negatif 1, 2, kosong, negatif 1. So masukkan dia dalam matrix form. So bila dah masukkan menggunakan konsep rule of Sarus, apa yang pelajar-pelajar boleh buat? Yang ini senang. 2 darabkan dengan 4, tolak dengan 1, darabkan dengan negatif 1, darabkan dengan negatif 1. So akan dapat 7. So yang ini adalah negatif 1, negatif 1, yang ini akan jadi positif. Bila negatif 1 dalam 4 akan dapat negatif 1, negatif 4. So negatif 1, kosong, akan dapat kosong. So dia akan remaining adalah negatif 4. So selesaikan, ini akan dapat 24. Yang itu adalah konsep rule of Sarus. Okey, seterusnya ada juga menggunakan konsep yang lain, tapi menggunakan teknik yang sama, iaitu Sarus equation. Dalam Sarus equation, apa yang mereka letak adalah mereka akan sambungkan lagi, di mana contohnya yang ini adalah matrix 3x3, kemudian mereka akan sambungkan lagi. Mereka akan letakkan A1, mereka akan letakkan A2, mereka akan letakkan B1, mereka akan letakkan B2, mereka akan letakkan C1, mereka akan letakkan C2. Seperti yang para pelajar dapat lihat di dalam matrik kolom yang saya tandakan inilah. Kemudian apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu darabkan setiap diagonal. Yang ini contohnya saya ambil 1, A1, B2, C3. Tambahkan dengan A2, B2, C1. A2, B3, C1. Dan seterusnya tambahkan juga A3, B1 dan C2. Yang ini adalah indikator untuk tambah. Ingat, kalau garisan ke diagonal ke kanan, ianya perlu ditambahkan. Selepas kemudian apa yang perlu dibuat? Tolak. Tolakkan dengan indikator yang start daripada ini, A3 darab B2 darab C1. Seterusnya A1 darab B3 darab C2. Dan seterusnya A2 darab B1 darab C3.
So kita letakkan dia dalam format yang begini lah. So bila para pelajar selesaikan, ianya akan dapat dalam single equation, iaitu satu straight line equation sahaja. Okay, for the non-trivial solution, seperti yang saya maksudkan, non-trivial ni maksudnya ianya mesti sama juga dengan kosong lah. Kita akan assume ianya sama dengan kosong walaupun ianya mempunyai excitation force. Tapi kita kena sama dengan kosong sebab apa? Sebab kita nak create the equation, equation single line equation in order for us to find the roots, ataupun saya boleh nyatakan roots ini sebagai natural frequency. Okay, untuk this case, kita telah rearrange. Yang ini kalau tuan-tuan tengok sama, para pelajar lihat ini sama dengan equation setelah para pelajar substitute dengan harmonik. Para pelajar akan dapat this type of equation lah. Kemudian daripada this type of equation, para pelajar perlu menyelesaikan equation ni dengan menggunakan rules of Saurus, iaitu di mana kita menggunakan konsep bahawa yang ini kita kena tambah lagi. For example, yang ini kita kena tambah. For example, saya nak gunakan konsep yang kedua. Jadinya saya kena tambah sini dengan K negatif M omega 2 negatif K kosong negatif K 2K tolak M omega 2 negatif K. So ambil yang ini, bulatkan, kemudian darabkan, tambahkan dengan ini, kemudian tambahkan dengan parameter yang ini. Kemudian yang ini adalah untuk hasil tolak. Hasil tambah kita dapatkan dengan sini. Pertama kita darabkan dengan seterusnya yang kedua, dan kemudian kita darabkan seterusnya yang ketiga. Jadinya memang kalau ikutkan dari segi praktikalnya agak susah lah, di mana ianya melibatkan matematik. Para pelajar perlu pastikan buat dalam keadaan tenang, pastikan setiap hasil tambah susunan nombor dalam keadaan yang betul lah, bukan dalam keadaan yang salah. Ianya perlu mengambil masa lah. Basically kalau tanya saya, untuk para pelajar mewujudkan equation selepas para pelajar buat 3x3 matrix ni, ianya mengambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit untuk selesaikan. Okey, selepas selesai menggunakan konsep of rule of Saurus, para pelajar akan dapat this type of equation yang mengandungi value parameter M, omega, K. Ada 3 unknown saja. Ingat, daripada 3 unknown, basically para pelajar boleh ataupun daripada 3 unknown ni, unknown yang kita nak cari sebenarnya adalah unknown omega. Omega ni lah kita nak cari. Kalau pelajar-pelajar lihat di sini, kalau saya simplify kan, ianya adalah quadratic equation lah. Quadratic equation di mana para pelajar, kalau kita boleh tahu value of M, kita boleh tahu value of K, para pelajar boleh menyelesaikan equation ni dengan menggunakan scientific calculator. Kita kena menggunakan apa kaedah teknologi yang telah sedia ada. Tapi kalau tak ada, adakah kita boleh selesaikan cara begini dengan scientific calculator? Tidak. Para pelajar perlu menggunakan perlu mewujudkan punca. Sebenarnya yang ini adalah mathematics. Para pelajar perlu jadikan dia dalam bentuk kurungan, dan bagi saya perkara tersebut adalah mathematics lah. Para pelajar kena pastikan buat latihan balik, macam mana mathematics, refresh balik, recaps balik, pastikan para pelajar cemerlang dalam subjek matematik in order for you to find out the roots, ataupun to be specific is the natural frequency of this particular system lah. Okay, and then selepas buat equation of motion, selepas selesai derive di quadratic equation menggunakan rule of Saurus, kemudian menyusun mengikut kepada roots pada setiap equation, apa yang para pelajar akan dapat? Para pelajar akan dapat nilai value omega 1, omega 2 dan seterusnya omega 3.
And what's defined by omega 1? Omega 1 ni adalah natural frequency yang pertama yang berlaku. Yang kedua, omega 2 adalah natural frequency yang kedua, dan omega 3 adalah natural frequency yang ketiga. Dan somehow ianya boleh berubah-ubah, tapi pelajar kena ingat bahawa suatu sistem yang berpusing, ianya mesti melalui fasa perlahan, fasa sederhana perlahan, dan seterusnya fasa yang lebih laju. Sebab tu para pelajar kena rearrange. Tapi untuk this case, ianya sepatutnya yang ini akan jadi omega 1 memang start daripada kosong, yang ini akan jadi omega number 2, so yang ini akan jadi omega number 3 lah. So para pelajar kena rearrange balik supaya para pelajar lebih faham bahawa sebenarnya dalam konsep vibration ini ianya ada kaitan rapat dengan revolution per minute, ataupun how much the machinery ataupun the component rotate per second or per minute. Okey, yang ini adalah natural frequency lah. So sampai tahap ni para pelajar telah selesai bahawa pada setiap natural frequency ianya akan berlaku pada frekuensi kosong, pada frekuensi square root of 3k divided by m. Untuk yang ketiga, untuk omega 2 ianya berlaku pada square root of k over m. Jadinya seperti yang saya sedia maklum bahawa natural frequency ini variables ianya bergantung kepada nilai stiffness dan seterusnya nilai mass. Okey, so selepas para pelajar dapat tiga natural frequency tadi, iaitu yang first one adalah omega 1 sama juga dengan kosong, omega 2 sama juga dengan square root of k over m, dan omega 3 equals to square root of 3k over m. Apa step yang seterusnya adalah para pelajar perlu analisis pada setiap natural frequency pada general equation of motion. Untuk this case, kita boleh ambil bahawa omega 1 sama juga omega 1 sama juga dengan kosong. Ini adalah untuk first mode. Bila first mode, bila kita selesaikan, pelajar-pelajar lihat balik pada equation number 3, masukkan nilai value omega 1 sama dengan kosong, pelajar akan dapat indikator bahawa mode shape yang pertama ini berlaku pada 111. 111 ni bermaksud apa? Iaitu para pelajar daripada awal para pelajar ada 3 mass 1, lepas tu connected dengan mass 2, connected with mass 3. Ada 3. So dengan anggapan bahawa jika ini bergerak satu, yang ini pun akan bergerak ke kanan satu, dan yang ini pun akan bergerak ke kanan sebanyak satu amplitude. So yang ini adalah how they define the mode shape. Sebab tu pentingnya dalam vibration sebenarnya kita nak analyze either the mode shape value or magnitude is exceed than what action level as per recommended by manufacturer or supplier. Okey, seterusnya for the second mode. Jadinya untuk second mode ni, apa yang para pelajar dapat lihat adalah omega 2 equals to square root 3k over m. Yang ni dia tak ubah, so dia remain omega 2. So tak ada masalah kalau pelajar nak ubah jadi omega 3 pun boleh, nak jadi omega 2 pun boleh. Saya terima. So apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu substitute omega, nilai omega dalam equation keempat. Perlu substitutekan dulu. Kenapa? Sebab apa? Nanti dalam equation number 4 ni, the remaining parameter, unknown parameter will be k and m. There will be no omega. Sebab apa? Sebab kita nak selesaikan, sebab bila ada 3 equation, 3 unknown, the actual unknown is x1, x2 and x3. So from the 3 unknown parameter, kita nak solvekan dengan menggunakan persamaan serentak. Ataupun nanti kita akan assume bahawa x1 must equals to 1. Sebab tu dalam vibration kita akan letakkan bahawa when the omega 0, the value of x1, x2 or x3 is equals to 1. Okay, and then seterusnya, selepas dah substitute, para pelajar dah selesai, maksudnya dah masukkan, selepas dah masukkan, apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu
selesaikan, masukkan contohnya untuk case list. Yang ni adalah mathematics. Pada contohnya K negatif M 3K over M darabkan dengan X1 K. Yang ini parameter ni darabkan ni, yang ini akan darabkan dengan X2, yang ini didarabkan dengan X3. Yang ni saya rasa dalam mathematics how to solve the numbers using the matrix approach. So pada pelajar kena refresh balik, pastikan pelajar tahu. Yang ini dia akan darabkan dengan X1, dan yang ini didarabkan dengan X2, yang ini didarabkan dengan X3, yang ini didarabkan dengan X1, yang ini didarabkan dengan X2, yang ini didarabkan dengan X3. So a little bit wired. And then apa yang penting ya para pelajar, selepas selesai pastikan pada pelajar dapat generate this equation. Dapat generate, akan ada 3 equation and then 3 unknown. 3 equation, 3 unknown, you assume X1 equals to 1. So you akan dapat ratio X1 over X2, berapa value of X2, berapa value of X3. So kita boleh solve. Sebab apa? Ada 3 equation, 2 unknown, confirm automatically by right. You can solve the equation. And no need to use the so-called the scientific calculator. Just use your manual simple mathematic approach. Okay, and then from the equation number 5, yang ini yang saya sebutkan, X1 divide by X2, ataupun ratio. Yang ini kita consider sebagai ratio. Ianya akan dapat negative 2. From 7 also you can get the ratio of X3 and divide by X2, and then you can get negative 1 over 2. And then in order for you to find the X3 over X1, so you need to do a simple multiplication, and then you can get the value of 1. So from this case, so X2, the mode shape at when the natural frequency number 2 excite X1 equals to 1, X2 equals to negative 2, and X3 equals to 1. So kalau boleh saya lukiskan, kalau pelajar boleh lukis, so yang ini adalah mass number 1, yang ini mass number 2, yang ini mass number 3. So pada ketika omega 2 sama juga 3K over M. Yang ini adalah nombor 1, yang ini akan jadi negatif 1, yang ini akan jadi negatif 2. So akan berlaku M1 1, akan spike ke sini, yang ini akan jadi M2 adalah negatif 2, ianya akan turun ke sini, dan kemudian ianya akan jadi positif balik. Positif balik pada ketika M3. So maksimum yang kita akan consider yang ni lah. Sebenarnya more than yang paling tinggi amplitude ataupun deviation daripada natural axis kepada the maximum amplitude yang berlaku, iaitu negatif 2. Okey, selepas para pelajar selesaikan mode number shape yang kedua, pelajar boleh proceed dengan step yang sama. Bukannya ada step yang berlainan, ini adalah step yang sama, tapi apa yang berlainan adalah value of omega. Previously, kalau pelajar ingat, ini berkaitan sama juga dengan square root of 3k over m, tapi untuk third mode, square root over k over m. Dan kemudian gunakan konsep yang sama, approach yang sama. Apa yang para pelajar perlu buat, para pelajar perlu masukkan balik dalam equation number 4. Yang ini adalah equation number 4, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, iaitu selepas pelajar substitute dalam harmonic motion equation, kemudian akan dapat this type of equation, equation number 4 to be specific. And then the next thing, apa yang para pelajar perlu buat adalah substitutekan value of omega. Yang ini adalah value of omega, yang ini adalah value of omega, yang ini adalah value of omega. Benda yang sama, tak ada yang berlainan. Kemudian apa yang para pelajar perlu buat, make sure you solve it using the simple mathematics, iaitu this cancel out, this will be 0, and this cancel out, the remaining is k only, this cancel out, and then this will be a 0. So this will be multiplied by x1, this multiplied by x2, this multiplied by x3. So akan dapat
equation yang pertama. Seterusnya, buat balik method yang sama. Buat balik pada row number 2, negative k multiply by x1, k multiply by x2, negative k multiply by x3. So, ini akan dapat equation number 2. Gunakan lagi konsep yang sama. Tiada apa perubahan. Kosong multiply by x1, negative k multiply by x2, kosong multiply by x3. So, akan dapat equation number 3. So, pastikan para pelajar jangan buat kesilapan kerana bila para pelajar darabkan ataupun selesaikan matrix equation secara tak betul, jadinya para pelajar akan dapat jawapan yang salah. So, yang ini adalah metod yang sepatutnya para pelajar guna. Dan para pelajar kena maklumkan bahawa X1 ni kita dah dapat tahu bahawa X1 ianya mesti akan sama juga dengan 1. Okey. Seterusnya bila X1 sama 1, so mudah sebab kita dah tahu X2 equals to 0. So apa kita nak cari adalah X3 depend on X1, iaitu this will be the ratio. So straight away solve that things and then kamu akan dapat negative 1. So jadikan ianya dalam bentuk mode shape, yang ni saya panggil sebagai eigenvector, vektor ataupun mode shape. Dan boleh buat macam-macam kaedah. Ada yang nak buat tadi graf ni tadi, nak buat dalam bentuk vektor pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya draw dalam bentuk graf, yang ini akan dapat M1, M2, M3. So yang ini adalah 1, yang ini bawah ni adalah negatif 1. So yang ini adalah axis of amplitude. Amplitude. So M1 1, M2 kosong, M3 negatif 1. So just draw a straight line and then make sure you close it back to the reference line. So yang ini adalah kaedah macam mana para pelajar nak pastikan bahawa daripada diagram ataupun schematic diagram consists of 3 mesh, para pelajar perlu selesaikan until the mode shape. So saya recap sebalik. First kali step, para pelajar perlu pastikan bahawa para pelajar capable untuk create a free body diagram pada setiap mesh. Dan seterusnya adalah para pelajar wujudkan equation of motion pada setiap mesh. Dan kemudian setelah wujudkan equation of motion pada setiap mesh, para pelajar combinekan equation of motion untuk jadikan ianya dalam matrix form. Kemudian apabila pelajar telah selesaikan dalam bentuk matrix form, make sure para pelajar substitute dalam harmonic motion. Assume as harmonic motion. Sebab apa? Sebab kita nak inject omega dalam sistem tersebut lah. Kemudian selepas substitute dalam harmonic motion, pastikan para pelajar menggunakan konsep non-trivial solution, iaitu mesti equals to 0. Dan approach yang digunakan untuk create the quadratic equation is rule of Saurus. Untuk matrix 3x3, rule of Saurus. And then setelah selesai gunakan rule of Saurus, cari punca, cari roots, kemudian daripada punca define the value of omega. Do remind that if the omega value must contain 3 roots. So roots number 1 omega 1, root number 2 omega 2, and roots number 3 is omega 3. So bila you dapat the roots, apa yang you kena buat adalah you analyze each natural frequency, each roots. So gunakan omega 1, masukkan substitute balik dalam equation number 4, kemudian you try to solve it. Dan nak selesaikan tu, make sure kena pastikan bahawa you want to find the value of x. X1, as I said before, is equals to 1. Normally kita akan trigger equals to 1, dan yang biasanya yang berubah ni adalah x2 dan x3 untuk case multiple degree of freedom system.